Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kepada semuanya, penonton-penonton dan juga pendengar. Audio siar berilmu berbakti, episod yang pertama. Saya rasa dah bukan rahsia lagi lah. Sebelah kita ni adalah Datuk Dr. Muati akan memulakan audio siar berilmu berbakti. Saya ambil kesempatan dulu sebelum kita nak memperkenalkan sikit pasal Datuk ni. Audio siar ini tujuannya adalah untuk mengvisualkan dan juga untuk visibility dan kelihatan kepada kesarjanaan yang berada di dalam universiti ini kepada orang luar. Untuk rancangan berilmu bakti X Datuk Dr. Muati ini kita akan buat insya-Allah sekerap mungkin. Betul InsyaAllah kalau dalam dapat katakan seminggu sekali, 2 minggu sekali, paling tidak pun 2 bulan, sebulan sekali untuk kita teruskan. Dalam rancangan ini, formatnya yang hanya kekal Datuk saja. Datuk saja. Moderatornya macam saya ni akan berubah. InsyaAllah juga Datuk juga mungkin akan panggil panel jemputan. Yang kekalnya, Datuk sahaja. Untuk moderator ni, sementara belum ada moderator, saya lah yang akan duduk di sini sehingga moderator baru ditemui. InsyaAllah. Saya juga jemputlah terutamanya kepada rakan-rakan mentadbir untuk kita sama-sama terlibat dalam usaha untuk memvisibilitikan, meningkatkan keterlihatan. Kerja ni kita tak boleh buat seorang-seorang. Kita buat kerja ni bersama-sama, insyaAllah. Baik, hari ni kita bersama, memang akan seterusnya lah, bukan setakat hari ni saja bersama dengan Datuk. Datuk dah dekat, berapa lama Datuk? Dekat sebulan lebih, dah dekat 2 bulan berpencen ke 3 bulan lah Datuk? Daripada bulan 8. Jadi dah nak masuk 6 bulan dah menjadi YB. Macam mana tu perasaan sebagai orang pencen? Ada rasa terkejut ke macam mana? Saya bulan pertama selepas bersara tu, itu fasa keliru. Sebab biasa bekerja, biasa pagi-pagi buta datang ke pejabat, tiba-tiba saja tak ada pejabat nak pergi. Jadi lepas solat subuh tu dah tak tahu nak buat apa, duduk termangu-mangu. Lama-lama dalam pukul 10 tu mata pun dah mula layu balik. Itu yang menyebabkan saya rasa kalau saya terus macam itu, jangka hayat tak panjang. Sebab otak kita tak dirangsang supaya berfikir kan. Jadi kena betul lah tu dengan ni jemputan kita ni. InsyaAllah tu boleh insyaAllah, tak ada masalah. Baik, tajuk kalau ikut topiknya tu, yang pertama ni, dia agak berat lah topiknya. Topiknya memang, kita boleh terus tu kepada topiknya? Boleh. Topiknya ini memang terus kepada, sangat spesifik kepada kesarjanaan yang berada dalam sebuah institusi pengajian tinggi. Saya ada hantar pada Datuk tu hari, cadangan tajuknya Syarah Inaugural, titik 2 bertindih pembara kesarjanaan. Datuk pun saya tak ada komen tu kan, saya dah bincang dengan Datuk, okey tajuk ni Boleh. Kita akan kupaslah tajuk ini. Okey, baik. Kalau saya bagikan sedikit situasi ataupun senario yang berlaku dalam universiti pada hari ini, terutama di dalam UPM ni, dia ada satu majlis lah. Biasanya dibuat pada hari Jumaat, sebelah pagi. Saya ingat dalam tahun lepas, kalau ikut catatan ataupun rekod yang ada pada Encik Dahlan punya pasukan, lebih kurang dalam belas saya ingat, dalam 17 ataupun 18 langkah pun dibuat pada hari Jumaat, biasanya melibatkan beberapa sarjana yang terpilih, dan biasanya saya rasa dah memang level dah sampai tahap peringkat profesor lah, dan mereka ini akan menyampaikan satu syarahan dan kita buat benda tu secara langsung. Dan tidak semua orang pun yang pertama kali melihat mungkin merasakan macam apa benda sebenarnya syarahan inaugural. Datuk, definisinya Datuk. Okey, sebelum saya pergi pada definisi saya nak sebut sikitlah berkenaan dengan syarahan inaugural profesor. Sebab kalau kita sebut syarahan inaugural ataupun ucapan inaugural, dia umum bila disebut syarahan inaugural profesor, perkataan inaugural tu sendiri, inaugural tu
kalau nak ikutkan dia punya kata akar dia, kata asal dia itu daripada perkataan Perancis inaugural. Oh, dia daripada Perancis? Perancis inaugural. Ya. Kalau disebut inaugural itu dah diinggriskan ya. Kemudian dimelayukan jadi inaugural juga. Inaugural itu artinya memulakan ataupun permulaan. Menandakan permulaan sesuatu. To mark the beginning kalau dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau dalam konteks syarahan inaugural professor, ianya merujuk kepada syarahan umum yang pertama sepatutnya yang dibuat apabila seseorang itu dilantik menjadi profesor. Jadi kita ni ya yang itu nanti kita bincang ya. Sebab apabila saya merujuk kepada kerjaya akademik lah ya. Kerjaya akademik itu apabila seseorang pensyarah itu dia menunjukkan kecemerlangan, dia dinaikkan ke Profesor Madya, Associate Professor. Kemudian dia meneruskan kecemerlangannya itu. Kecemerlangan ini maknanya kita merujuk kepada kecemerlangan dalam kerjaya dia. Apa yang patut seorang ahli akademik itu buat? Secara umumnya mengikut convention lah kalau di seluruh dunia, seorang tenaga akademik itu, seorang pegawai akademik itu dia patut buat 3 perkara. TRE kalau dalam bahasa Inggerisnya, Teaching, Research, Extension. Yang pertama dia kena mengajar di perguruan tinggi, di IPT lah, Institut Pengajian Tinggi, kena mengajar ya. Yang kedua dia kena membuat ataupun menjalankan penyelidikan. Itu tak boleh lagi. Kalau dia mengajar sahaja, dia tak buat penyelidikan, dia tak boleh diambil kira sebagai tenaga akademik sebenarnya. Ya, itu kerja guru, kan? Guru mengajar. Ya, tapi kalau pensyarah ni, dia mengajar, dia memang mengajar, sama ada di peringkat bachelor, master ataupun PhD, dia kena mengajar, ataupun diploma juga kalau ada program itu. Kemudian dia kena buat research dalam bidang dia, dalam bidang kepakaran dia. Kemudian yang ketiga extension. Extension itu maknanya dia berkongsi pengetahuan dia itu, berkongsi ilmu dia itu, berkongsi inovasi yang dihasilkan daripada penyelidikan itu dengan khalayak. Macam mana dia nak berkongsi? Yang pertama melalui dia punya penerbitan. Jadi maknanya seorang pensyarah itu bukan hanya mengajar dan menjalankan penyelidikan, dia juga kena menulis. Sama ada menulis dalam makalah jurnal, itu yang memang satu perkara yang wajib dibuat, atau juga menulis dalam buku untuk dikongsi dengan masyarakat ataupun sebagai buku rujukan dalam kuliah dia, ya, ataupun menulis dalam popular writing lainnya, ya, dalam majalah, dalam surat khabar dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk berkongsi dengan masyarakat umum, ya. Atau juga menyampaikan dalam bentuk lisan, kan, diundang umpamanya untuk bercakap ataupun berceramah kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Jadi ini 3 perkara secara konvensional. Ada nisbah tak? Tak ada nisbah, tetapi kita beri kelonggaran lah kalau di UPM ni ikut mana satu yang kekuatan dia. Sebab manusia ni tak sama kan. Tapi apa pun mesti ada 3 ni. Tak boleh dia tumpu pada satu sahaja atau 2 sahaja. Dan di UPM kita tambah satu lagi, iaitu student development, pembentukan syahsiah pelajar. Jadi yang itu juga seorang tenaga akademik perlu terlibat. Yang maknanya dia tak boleh langsung tinggalkan pelajar tu, ya, sebab kalau tak ada pelajar tak adalah pensyarahnya, kan. Dan pembentukan syahsiah pelajar itu juga bergantung kepada komitmen daripada seorang pensyarah. Baik, apabila dia sudah mencapai tahap tertentu, excellent ataupun cemerlang dalam perkara yang dikehendaki dibuat tadi, maka universiti melantiklah individu tersebut sebagai profesor. Jadi profesor ini boleh dikatakan sebagai tahap tertinggi dalam perjalanan kerjaya ataupun kembara kerjaya seorang ahli akademik. Sarjana. Jadi bila dia disebut profesor, kalau dalam bahasa Inggeris dikatakan bahawa dia kena profes dalam bidang dia itu.
Dia dihormati, pandangan-pandangan dia, idea dia dalam bidang itu dihormati dan diiktiraf serta diterima oleh rakan-rakan dalam bidang yang sama di seluruh dunia. Bukan di jabatan dia saja, di fakulti dia saja. Pengiktirafan dia itu. Ya. Jadi apabila dia sudah mencapai tahap itu, kerana itu apabila diberi sahaja jawatan ataupun dilantik dia ke jawatan profesor itu, maka diwujudkan satu majlis. Majlis ini majlis yang mustahak, signifikan, majlis besar, majlis istiadat sebenarnya. Ya, istiadat tu maknanya rasmi lah, kan? Sebahagian daripada tugas rasmi. Dia kena kongsi dia punya bidang tadi dengan stakeholder, dengan pemegang taruh. Maknanya dengan kolegnya, dengan rakan sejawatnya, dengan pensyarah-pensyarah lain, ataupun sarjana-sarjana lain, dengan pelajar dan mungkin juga sekiranya relevan dan berminat dengan masyarakat terbanyak. Jadi itu yang dikatakan inaugural professor, inaugural lecture professor ataupun professor inaugural lecture. Saya nak pergi tadi pada soalan tu, seterusnya tu yang mustahak Datuk macam mana jawab? Dia memang satu yang sangat mustahak. Ya, sangat-sangat mustahak sebab yalah apabila seorang tu dah sampai tahap itu sarjana itu kan. Jadi kalau dah kata sarjana mesti dia dikenaki berkongsi kepakaran dia, berkongsi pengetahuan dia, ilmu yang dia ada kan dengan masyarakat. Ada tak profesor yang tidak menyempurnakan dia punya inaugural? Kenapa kesan? Ada kesan ke? Kesannya orang tak tahu dia dan orang tak tahu idea dia lah. Kan? Jadi masyarakat pun rugi, dia pun rugi juga sebab melepaskan peluang tersebut. Kalau gitu, lebih mendalam lagi, apa signifikan syarahan inaugural ni kepada sarjana, mahasiswa dan juga masyarakat? Baik. Apabila adakan majlis syarahan inaugural ini kan, dia inaugural ya, sebab tu banyak universiti yang bagi paling lama 12 bulan selepas lantikan. Tapi ada juga universiti yang 12 tahun pun ada. Maksudnya prosesnya 12 bulan selepas dia lantik menjadi profesor, dia dah boleh memulakan proses inaugural. Ya. Banyak universiti yang begitu. Sebab namanya pun inaugural. Inaugural tu maknanya to mark the beginning kan, untuk menandakan permulaan dia itu dalam hidup kerjayanya itu sebagai seorang sarjana, sebagai seorang profesor. Jadi apabila demikian halnya, maka sudah tiba masanya untuk dia berkongsi ilmu dia itu dengan sarjana, dengan mahasiswa, dengan masyarakat tadi. Jadi signifikannya di sini apabila dia menyampaikan carahan itu, ya, sebenarnya yang pertama dia nak seolah-olah memperkenalkan dirinya. Diri di sini merujuk kepada diri kepakaran itu. Memposisikan dirinya. Ya, bahawa saya ini sudah pun menjadi profesor dalam bidang ini. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin semua, tak kira siapa, inilah saya. Jadi diceritakan daripada awal. Dia punya journey ataupun perjalanan dalam kerjaya dia itu sehingga mencapai tahap sarjana itu. Itu yang pertama. Yang keduanya, ruang untuk dia berkongsi pandangan dan idea. Ingat ya, ini pandangan dan idea daripada seorang profesor. Seorang yang sudah pun bertahun-tahun menyelidik, mengkaji dan menulis tentang bidang tersebut. Jadi orang yang mendengar itu, yang pertamanya kita dapat tahu, wah ini bidang sahabat kita ini, profesor kita ini sesama sarjana, kan? Jadi boleh mungkin saya fikirkan bagaimana bidang saya nak berkolaborasi mungkin dengan bidang profesor ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat-sahabat lain yang belum menjadi profesor, ya, rakan sejawat lain yang belum menjadi profesor, mudah-mudahan akan terinspirasi. Seandainya saya juga satu masa nanti 4-5 tahun mungkin nanti akan menjadi profesor, nah ini yang patut saya buat, ya, supaya saya juga boleh sampai ke tahap itu. Itu yang kedua, itu untuk rakan sejawat. Nah, mahasiswa ya akan terinspirasi dan termotivasi
untuk mencari kecemerlangan itu pada masa hadapan supaya juga dapat capai tahap itu dan berbakti kepada masyarakat. Jadi itu signifikannya syarahan inaugural. Jadi itu sebabnya syarahan inaugural ini bukan kuliah. Bukan kuliah-kuliah biasa. Dan bukan juga membentang hasil kajian. Dari sudut tradisinya macam mana tu? Sebab ni agak sensitif soalan ni. Sebab kita tengok dalam beberapa siri inaugural, dia dijalankan macam sedikit macam tanpa yalah kita ada panduan. Tapi ada setengah juga yang mohon untuk syarahan inaugural ni ada tema pakaiannya. Kadang-kadang selepas pada inaugural tu ada sisipan-sisipan. Yang sekarang kan sisipan tu dah jadi lebih besar daripada inaugural tersebut. Ada buat konsert, ada menyanyi. Macam mana tu daripada sudut tradisi? Seperti yang saya sebut tadi ya, syarahan inaugural ini adalah merupakan majlis istiadat, majlis rasmi akademik, istiadat akademik ya. Sebab itu kalau kita lihat syarahan inaugural ini secara tradisinya, orang yang menyampaikan syarahan inaugural itu, profesor itu, dia memakai jubah akademik, komplit ya, yang lengkap dengan dia punya bonnet, dengan dia punya jubah, dengan kalau ada dia punya hood, fakulti ataupun disiplin. Kemudian yang datang memperkenalkan dia itu, sama ada naib chancellor ataupun timbalan naib chancellor, itu juga memakai jubah akademik. Ini amalan di UPM. Malah pengurusan fakulti yang terlibat pada waktu itu, pada hari itu juga mereka memakai jubah akademik. Jadi maknanya jubah akademik ini kita bukan pakai hari-hari, kita pakai apabila ada istiadat. Jadi maknanya pengharapan orang, ini adalah merupakan satu majlis yang rasmi. Satu. Yang keduanya, selepas diperkenalkan, maka profesor baru ni dia akan menyampaikanlah yang saya sebut tadi itu, perkongsian dia itu kan, penceritaan bagaimana dia mencapai tahap itu. Itu juga rasmi. Cuma saya lihat ada trend mutakhir ini, ada orang ataupun ada fakulti yang sisipkan macam-macam aktiviti. Kalau aktiviti itu merupakan sebahagian daripada ataupun yang menyumbang kepada pencapaian itu, kesarjanaan itu, maka itu wajar. Contohnya, masa penyampaian inaugural itu, ceramah itu atau pensyarahan itu ditunjukkan tarian. Saya rasa wajar kalau memang profesor ini bidangnya ialah kebudayaan Melayu, tarian yang berkaitan. Jadi ditunjukkan itu sebagai sebahagian daripada apa yang diperkatakan. Itu relevan. Yang jadi kacaunya kalau penyampaian itu tajuknya lain. Umpamanya berkenaan dengan Ganoderma. Contoh, ini Profesor Ganoderma, nanti jangan marah ya. Ini contoh saja. Kalau katakan syarahan itu berkaitan dengan kulat Ganoderma, tiba-tiba ada tarian Melayu. Apa kaitan tarian Melayu itu dengan Ganoderma? Melainkan kalau tarian itu sampai tumbuh kulat Ganoderma, itu mungkin kita kata relevan. Tapi kalau katakanlah memang nak dibuat juga satu kerakyatan, biar selesai semua dulu. Penyampaiannya dan sebagainya, kemudian masa orang dah nak bergerak pulang, dibuat sedikit pertunjukan sempena dengan majlis itu. Itu tidak mencacatkan lah, itu di luar. Bila orang dah berkumpul, ada juga yang buat jamuan makan dan sebagainya kan. Itu yang banyak saya tengok lah apabila saya hadiri inaugural itu. Di hujung tu dah selesai semuanya, dijemput hadirin mana yang masih ada kesempatan untuk sama-sama makan, minum. Tapi bila makan dan minum itu, kita cari peluang juga untuk
mungkin tanya satu dua soalan membincangkan kepada profesor yang membentang tadi itu. Jadi dimanfaatkan begitu. Jadi maknanya sesi bersosial itu dimanfaatkan untuk substan yang dibincangkan, yang dia bentang. Begitu. Jadi bukanlah tak ada relevannya. Okey, mana kembalinya yang sisipan tu kita tak boleh lebih besar daripada majlis zaman tu. Iya, sebab yang utama ialah syarahan itu. Itu yang utama. Baik, Datuk. Dah 20 minit lebih dah kita ni. Soalan terakhir, Datuk. Ya. Sebelum kita berehat sekejap lagi. Yang terakhir ni, daripada sudut konteks sejarahnya. Datuk tadi menyebut tentang inaugural ni daripada perkataan Perancis. Mungkin daripada sudut sejarah, Datuk nak kupas sikit, adakah memang dia adalah tradisi yang memang berasal daripada Sorbonne ataupun lebih awal daripada itu? Saya sebenarnya tidak jumpa catatan yang mencatatkan dari mana sebenarnya ataupun di mana bermulanya tradisi professorial inaugural address ataupun inaugural lecture ini. Yang ada ditulis dalam banyak catatan, the first inaugural ataupun inaugural yang pertama itu dibuat oleh Presiden George Washington itu tahun 1789 kalau tak salah saya, walaupun tidak termaktub dalam perlembagaan Amerika. Sejurus selepas Presiden George Washington itu dilantik menjadi Presiden Amerika, dia membuat inaugural address dia untuk berkongsi ke mana hala nak dibawa negara baru yang bernama Amerika itu. Okay. Jadi dalam universiti, tradisi universiti, saya tak jumpa universiti mana yang memulakan, sama ada Oxford, Cambridge ataupun Harvard, Yale ataupun mana-mana universiti, Sorbonne ataupun Coimbra, itu tidak pasti. Tapi saya nak sebut yang di UPM ini yang mula sekali ialah yang dibentang ataupun disampaikan oleh Profesor, hari ini Datuk lah kalau dulu tu Profesor Dr. Sulaiman Yassin, tahun 1989. Dan Profesor Sulaiman ini orang komunikasi ini mantan bos saya dulu-dululah. Masa saya student pun dia dah jadi pengarah. Tahun berapa tu? 1989. The first inaugural di UPM. Tajuknya kalau tak salah ingatan saya, Communication Research in Extension. Penyelidikan komunikasi dalam pengembangan. Sebab pengembangan merupakan macam saya sebut tadi satu daripada 3 fungsi utama akademik. Dan UPM pula masa itu kita bukan masa itu sajalah, sampai sekarang pun kita masih lagi mempelopori pengembangan, tapi kita tak panggil pengembangan lah. Sekarang ni dipanggil jaringan industri. Kalau dulu itu extension itu sangat mustahak. Dan Profesor Sulaiman menyampaikan inaugural yang pertama. Tahun 89 kita mula. Pada ketika itu suasana di pendidikan tertiary macam mana? Yang IPT lain dah mula ke ataupun? Ya, lebih kurang. Sebab kalau tak salah ingatan saya di UKM sana itu yang memulakannya ialah Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas, yang membicarakan tentang Islam dalam sejarah dan ketamadunan. Lebih kurang begitulah. Datuk tulis tentang Malay Dilemma. Saya nampak dekat Facebook. Jadi memang nama-nama besar, nama-nama hebat. Selepas Profesor Sulaiman, tahun berikutnya tahun 1990 itu Datuk Profesor Abang Abdullah. Ini orang lama signifikan figure dalam engineering. Dia menyampaikan inauguralnya. Jadi masa itu memang saya pensyarah muda lah masa itu kan. Masa itu muda, sekarang pun muda lagi lah. Jadi saya pergi dengar sebab kita nak tahu apa sarjana ini nak sajikan, bagaimana dia boleh sampai ke masa Datuk di overseas di luar negara, dah pernah menghadiri. Di luar negara saya tak hadiri inaugural profesor sebab masa tu kita student, jadi tak berapa bercampur sangat dengan pensyarah-pensyarah ni pun. So Datuk pergi yang inilah, rasa teruja lah untuk yang saya lagi teruja pergi tengok American football masa itu di stadium.
So, Datuk pergi yang tadi masuk yang apa? Ya, yang di UPM itu tahun 1989 dan tahun 1990 itu yang mulalah. Lepas daripada itu sekali-sekala kita hadiri sebab kemudian ada banyak lagi. Oh, maknanya kita di Malaysia ni lebih kurang lah kalau ikut pada ingatan Datuk. Kita mula lebih kurang pada tahun 80-an begitu. Awal 80-an. Apabila universiti yang ada di Malaysia ni, kecuali Universiti Melaya, sebab dia dah lama kan. UKM, UPM itu lebih kurang ya. Budaya di Universiti Melaya memang dah ada inaugural ni sejak dia di Singapura tu. Saya rasa dah ada. Cuma saya tak prihatin sangat sejarah di Universiti Melaya itu bagaimana dan siapa yang memulakannya. Tapi apabila semakin matang universiti-universiti yang selain daripada Universiti Melaya itulah yang lebih muda daripada Universiti Melaya, lebih matang maknanya apabila sudah ada profesor lah kan. Macam UPM kalau kita mula tahun 71 takkan kita mula terus ada profesor. Kan jadi dia ambil masa juga untuk pensyarah itu menjadi profesor kan. Jadi itu sebab dia ambil masa. Okey, saya rasa kita dah sampai ke hujung sesi pertama. Kita berehat sebentar. Kembali selepas ini kita ada lagi, saya ingat dalam 4 ataupun 5 soalan kita cuba habiskan berkaitan dengan syarahan inaugural. Semoga dia memberi manfaat kepada semua pendengar. Kita jumpa selepas ini. Kita bertemu lagi. Kita sambung sesi audio siar podcast Berilmu Bakti Ex Datuk Dr. Muati. Tadi kita dah bincang panjang lebar tentang inaugural. Sebahagian daripada perbincangan, kita akan sambung sebahagian lagi. Sebelum kita bermula, suka untuk saya ingatkan, kita sekarang ni dalam format audio siar. Tumpuan utama tentulah kepada audionya. Pada dari segi apa, dia punya visual tu perkara kedua. Yang penting adalah audio. Tuan-tuan yang menonton, pendengar, boleh untuk teruskan kerja, boleh hidupkan, boleh membuka siaran ini dan boleh terus untuk buat kerja tuan-tuan masing-masing dan dapatkan manfaat yang paling utamanya daripada audio. Cuma bersama kita ni Datuk Dr. Muati, kita faham ramai orang merindukan Datuk. Kita juga letakkan visual supaya bolehlah tengok keadaan Datuk sekarang. Datuk dah pencen. Kepada pelajar-pelajar Datuk terutamanya, saya pun belajar dengan Datuk 20 tahun lebih Datuk. Yang ingat 2003 saya belajar dengan Datuk komunikasi kemanusiaan. Saya rasa dah ramai sangat pelajar-pelajar Datuk terutamanya boleh komen lah, hadir di bawah dalam siaran Facebook ataupun kita punya YouTube. Ini tanda sokongan kepada Datuk untuk dapat kita teruskan lagi perkongsian-perkongsian yang bermanfaat berkaitan apa saja yang berkaitan dengan kesejahteraan dalam universiti ini untuk kita luaskan dan kita kongsi bersama dengan masyarakat. Baik Datuk, inaugural perkara-perkara asas lah kita bincangkan. Saya rasa Datuk pun dari segi pengalaman tentulah telah menyelesaikan inaugural. Saya nampak Datuk ada buat buku pada hari ini, buku inaugural Datuk. Dari segi perancangan dan persediaannya mungkin kita boleh kongsikan kepada audiens dan juga kepada terutama kepada yang ingin dan berhasrat untuk memulakan dan menandakan kehadirannya dalam bidang sarjana masing-masing berkaitan dengan inaugural itu. Silakan. Baik, oleh sebab kita katakan bahawa majlis syarahan inaugural ini merupakan satu majlis yang besar, majlis yang rasmi di fakulti. Jadi sekurang-kurangnya ada 3-4 pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis tersebut. Yang umpamanya PSPK sendiri terlibat. Saya difahamkan sebelum saya ke PSPK lagi bahawa PSPK yang menjadi urustia yang menentukan giliran profesor mana yang nak menyampaikan syarahan inaugural dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya pihak penerbit UPM. Ya, kerana penerbit UPM dia terlibat untuk mendokumentasikan, menerbitkan teks syarahan itu dalam bentuk buku dan buku yang sempurna, ya, yang ada ISBN dan sebagainya. Macam ada ISBN tu? Ya. Nah ini diambil kira sebagai satu
penerbitan. Ya. Tak perasan belakang tu di SBN tu, tengok depannya ada SBN dan ianya diwasit. Diwasit oleh sekurang-kurangnya seorang profesor dalam fakulti profesor yang nak buat inaugural itu. Jadi memang diwasitkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pihak fakulti yang akan menentukan, memasukkan dalam jadual sebagai dalam takwim sebagai salah satu majlis di fakulti tersebut. Jadi supaya tidak bertindih dengan majlis ataupun function yang lain lah. Yang ketiga, yang keempat adalah pihak profesor itu sendiri. Jadi ini yang the main actor lah. Ini watak utama. Jadi apa yang the main actor ni perlu buat ialah menyediakan teks yang akan disampaikan dalam syarahan tersebut, dan teks itu nanti akan dibukukan. Cuma saya nak sebut di sini dalam banyak juga majlis syarahan inaugural yang saya hadiri, bukanlah ataupun tidak sepatutnya lah profesor itu membaca teksnya perkataan demi perkataan. This is not text reading punya presentation. Sepatutnya dia boleh deliver, sesekali merujuk kepada teks itu tak mengapa. Kemudian perlu ada slide-nya, alat bantunya. Alat bantu itu juga harus disediakan supaya menarik betul. Kalau boleh gunakanlah teknologi yang paling mutakhir lah. Itu yang keduanya. Yang ketiganya, jangan terlalu teknikal. Perlu diingat bahawa sepatutnya yang hadir ataupun kalau tidak hadir bersemuka pun yang mengikuti secara dalam talian, sepatutnya adalah merupakan layman, orang awam, orang biasa, bukan pakar yang sama bidang dengan pembentang tu, dengan profesor tu. Jadi kalau dia nak manfaatkan kepada pelajar, pelajar ni ada yang daripada PhD, master sampai ke mungkin sarjana muda, bachelor yang berminat dengan tajuk tersebut, dia nak hadir. Jadi sebagai seorang profesor sepatutnya pembentang inaugural ini boleh memahamkan semua orang, termasuklah orang awam yang tak tahu menahu bidang dia. Retorik lah. Kalau dalam istilah komunikasi kita ini kita sebut retorik lah. Bukan dialektik, bukan muzakarah. Ini bukan pakar dengan pakarnya. Kalau pakar dengan pakar itu pembentangan kertas kerja dalam seminar ataupun conference. Saya tengok ada yang terlalu teknikal. Pengalaman saya hadir kadang-kadang saya tak faham. Terutamanya kalau pembentang itu daripada bidang sains. Sepatutnya walaupun bidang sains kita permudahkan supaya orang lain tu tertarik pada sains. Mungkin ada yang datang itu ibu bapa yang kata, wah satu hari saya nak anak saya mungkin mendalami bidang ini. Kan? Sebab apabila dibentang saya faham betapa mustahak dan signifikannya bidang ini kepada masyarakat. Umpamanya lah. Objektif macam itulah tuan. Mesti sampai sepatutnya begitu. Sebab itu saya katakan tadi, sepatutnya boleh memberikan inspirasi dan motivasi. Tapi ada juga yang saya hadir itu terlalu teknikal dan dia bentang pula itu dia punya research sahaja. Yang saya kira yang mampu faham cuma dia dengan rakan yang sama buat research dengan dia, lepas tu 2-3 orang pembantu. Graduate assistant dan sebagainya. Jadi yang lain tu nganggur saja tunggu nak makan. Jadi saya rasa ini tak sepatutnya berlaku lah. Sepatutnya perkongsian macam saya katakan tadi, kembara kesarjanaan diceritakan daripada awal-awal research dia itu sampailah kepada research yang paling kemudian, yang paling signifikan mungkin, kan, benar dikaitkan dengan sumbangan kepada masyarakat. Itu yang paling mustahak. Itu yang dikatakan syarahan inaugural profesor tu. Dia bukan pembentangan kertas kerja dalam seminar ataupun conference. Daripada segi proses, cabarannya tu yang mana yang rasa yang paling mencabar proses? Yalah sebab saya fahamkan masa
saya pernah Cik Dahlan masa tu pernah berkongsi saya lah. Ada juga yang kita dah letakkan dalam jadual, tak boleh untuk menyempurnakan. Mesti ada cabaran-cabaran yang mana yang masa paling mencabar, yang sangkut kat mana tu? Saya lihat daripada pengalaman saya lah, saya lihat yang banyak yang agak sangkut ialah pada penyediaan teks itu. Teks yang akan dijadikan buku kan, nak dibukukan itu. Bukan pada bahasa dan sebagainya, sebab yang itu pihak penerbit UPM ada dia punya editor dan sebagainya, tapi konten itu, substance dia ya, kadang-kadang tak cukup, kadang-kadang terlalu fokus, terlalu detail. Pengalaman saya jadi dekan pun dulu, ada pernah saya bukan kata reject lah ya, tapi saya minta diubah beberapa orang profesor yang nak buat inaugural, yang saya minta diubah balik isi itu. Sebab ataupun ubah sesuai tajuk, kerana ada tajuknya itu terlampau catchy sampai tajuk itu tak mencerminkan kesederhanaan dia. Kesederhanaan itu satu, tak mencerminkan konten kandungan apa yang nak disampaikan. Ada juga yang tajuk itu seolah-olah tidak ada kaitan dengan bidang kesarjanaan itu. Contohnya kalau katakanlah dia buat dia seorang profesor dalam bidang linguistik ya, bahasa, tapi mungkin kajian-kajian mutakhirnya itu berbentuk transdisiplin ataupun merentas disiplin, difokus sangat tajuknya itu kepada disiplin lain yang dia dah rentas tu. Yang dia dah rentas itu. Nanti orang lain marah. Seolah-olah kita menceroboh bidang orang lain. Jadi inilah perkara yang saya kira paling mencabar, kerana apabila kita lihat pada proposal yang diberikan itu, draft teks itu, mungkin perlu dibaiki. Bila dah dibaiki, baru kita bagi kepada pewasit tadi, supaya pewasit tengok dan komen pula dari segi konten itu. Ambil masa juga. Ambil masa juga. Dan saya difahamkan kalau amalan di UPM ini, teks itu perlu, draft itu ya, perlu siap dalam bentuk manuskrip ya, siap diserahkan kepada penerbit kurang-kurangnya 12 minggu ataupun 3 bulan. 3 bulan. Ya, sebab mereka terpaksa edit bahasa, atur huruf dan design lagi. Maksudnya yang ni lepas dah diwasitkan lah. Dah diwasitkan ya. Sebab pihak penerbit juga perlukan masa ya untuk cetak. Jadi proses itu juga perlukan masa. Jadi itu sebabnya ramai yang minta tunda kerana draft ataupun manuskrip itu tak sempat siap dan sebagainya. Jadi saya rasa ini perlu diberi perhatian lah. Sepatutnya apabila seseorang tu dilantik saja jadi profesor tu, dia sudah sepatutnya memulakan persediaan untuk inaugural. Dah ada perancangan dia? Dah ada perancangan dia. Bulan berapa dia nak buat inaugural itu. Jangan terlampau lewat. Tapi ada saya tengok macam amalannya tu bila nak hujung tu baru nak buat inaugural. Bukan hujung saja, malah ada yang terbabas. Sudah tiba-tiba aja dah bersara, jadi tak payahlah inaugural. Perancangan awal tu penting tu. Perancangan awal, terutamanya orang daripada social science lah. Sebab orang social science ini biasanya dapat profesor pun sudah di penghujung. Jarang kita tengok orang social science ini yang dapat dalam 30-an begitu. Pematangan kesejahteraan social science ni lama kan? Lama, dan ini bukan di Malaysia saja ya, kalau kita lihat di mana-mana pun, termasuklah di negara barat sendiri. Kalau social science professor tu biasanya 50 begitu, 50-an lah usianya. Jadi dah cukup matang. Dah researchnya begitu banyak ya, publicationnya pun dah banyak, pengajarannya pun dah banyak. Jadi betul-betul lah kita dapat lihat kematangan itu. Adakah dia berkait dengan output ataupun outcome yang agak subjektif berbanding dengan bidang sains? Mungkin juga ya, sebab kalau orang social science itu nak mendapatkan satu konsep ataupun nak mendapatkan satu teori, itu bukannya satu perkara yang sangat mudah.
Dia sangat-sangat sukar mengambil masa. Sebab kita, ialah ilmu social science ini dia deal dengan masyarakat. Masyarakat itu memang cirinya itu dinamik. Sentiasa berubah. Sentiasa berubah-ubah. Jadi agak sukar. Teori itu pun kena dinamik. Iya, mempertahankan teori. Ya, mungkin ada perubahan-perubahan apabila berlakunya perubahan pada sistem masyarakat, pada manusia dan sebagainya. Saya percaya Datuk, kalau pada tahun 89 Datuk dah tengok inaugural. Saya rasa dah ratus kot inaugural tu pecah kan. Puluhan lah. Kalau tidak ratus, puluhan lah. Ya. Yang terbaik tu pernah tengok? Boleh kita kongsi? Ada beberapa, tapi saya tak pasti sama ada rekod ataupun tidak ya. Antara yang menarik saya kena refer ni ya. Contohnya ada satu yang dibentangkan pada tahun 1996 oleh sekarang ni Datuk jugalah, Profesor Dr. Kamil Arifin Muhammad Atan. Profesor Kamil ini seorang pakar matematik. Datuk Kamil Arifin dulu. Ya. Jadi bila sebut matematik, ramai orang takut kan? Matematik. Saya dulu masuk UPM ini bachelor pertanian, sains pertanian. Jadi memang adalah subjek matematik itu. Ada yang faham, ada yang tak faham kan. Tapi bila Profesor Kamil ini dia buat pembentangan, kita nampaklah betapa signifikannya matematik itu dalam kehidupan. Tajuk dia ada yang saya catat di sini, The Fascinating Numbers. Fascinating Numbers. Cuba tengok tajuk dia tu. The Fascinating Numbers. Tajuknya itu saja sudah menarik orang untuk pergi dengar. Walaupun bidang saya bukan matematik, tapi oleh sebab pembentang ni nak bercakap tentang betapa nombor itu, angka itu kan menakjubkan. Jadi itu antara yang saya boleh beri contoh lah. Ada lagi beberapa yang saya rasa menarik, macam Profesor Dr. Muhammad Hanif Yusof. Profesor Hanif ini dia profesor sains tanah, soil science. Soil science ya. Tajuk pembentangan dia From the Soil to the Table. From the soil to the table, dari tanah ke meja. Meja ni maksudnya meja makan. Jadi macam mana kita menghasilkan tanaman yang dijadikan makanan. Saya rasa ini sampai hari ini signifikan sebab kita bercakap soal keterjaminan makanan dan sebagainya. Bagi Profesor Hanif, dia menerangkan daripada asal, daripada tanah tu besar. Kalau tanah tu tak sesuai, tak tumbuh, atau kalau tumbuh pun terbantut dan sebagainya, itu akan membantutkan keterjaminan makanan. So itu sebab saya katakan di UPM ni, oleh sebab kita ada pelbagai bidang, maka ruang untuk kita mendapat pengetahuan daripada banyak bidang itu sangat terbuka luas, dengan syarat syarahan inaugural itu dijalankan dengan cara yang betul. Macam saya sebut tadilah, tidak menjadi terlalu fokus yang orang dalam bidang lain ataupun student dalam pelajar dalam bidang lain tak tidak merasa dia signifikan pada dia. Jadi orang tak pergi dengar pasal apa? Saya bukan. Tak ada kaitan kan? Saya orang bahasa, nak pergi dengar matematik buat apa? Kan? Tapi kalau macam Prof Kamil tadi dibentangkan itu, kita mudah faham. Jadi orang yang daripada sastra, daripada non science pun boleh faham dan mengerti betapa mustahaknya matematik itu dalam penghidupan. Ni tadi Prof Hanif tadi tahun bila tu? Hanif tadi saya tak ingat tahun berapa. Nanti saya cari. Saya tak ingat. Kami akan cuba dapatkan. Kita akan cuba kongsikan. InsyaAllah lah kalau ikut prosedur kita ni. 2005. Baru lagi. Tak adalah baru. 20 tahun jugalah. Ya, saya khawatir yang dulu-dulu itu tak ada recording ya, tak ada rakaman. Kalau ada tu baguslah untuk kita jadi. Sekurang-kurangnya kalau katakan dibukukan dengan dia prosedur yang sama, mungkin dia dibukukan. Buku mungkin ada. Archive tu mungkin kita boleh carilah. Kita akan cuba dapatkan dan kita akan kongsikan pada siaran akan datang ataupun kepada mana-mana platform media sosial kita. Kita akan cuba dapatkan. Tadi ni Datuk Kamil punya dengan Prof Hanif. Datuk Kamil ni tahun 1986. Library pun saya rasa. Library pun nampak giat sekarang. 96.
Library pun nampak giat tak sikit dia punya proses arkif tu. Ya, mungkin ada di perpustakaan kita. Baik, Datuk. Dari sudut komunikasi, bidang Datuk. Inaugural ni sepatutnya gaya kaedah komunikasi yang bagaimana? Saya sebutkan sikit tadi ya. Saya kata bahawa kita tidak mengharapkan profesor itu bergantung sepenuhnya kepada teks. Ya. Malah kalau tanya saya pun, saya memang tak suka orang membaca teks kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, umpamanya ucapan-ucapan yang terlalu mustahak. Macam amanat Perdana Menteri ke apa ke, belanjawan. Belanjawan itu yang memerlukan ketepatan dan kejituan, itu tidak ada pilihan lain lah. Kenalah baca sama ada teks kertas ataupun teleprompter. Tapi kalau katakan perkongsian, ini inaugural syarahan inaugural ini dia lebih kepada perkongsian. Dan orang yang bercakap tu pula seorang profesor, seorang sarjana. Jadi maknanya tak perlulah dia membaca teks itu. Kan? Pertama, yang keduanya harus disokong dengan alat bantu. Sekarang ni paling mudah orang gunakan slide ya, tapi ada juga barangkali alat bantu dalam bentuk lain macam model ataupun demonstration, dibuat demonstrasi apa yang diperkatakan. Di Universiti Melaya saya hadiri sekali Profesor Tan Sri sekarang ni, Tan Sri Datuk Wira, Dr. Abdul Latif Abu Bakar. Saya tak ingat tahunnya. Dan pembincangan itu diselang-selikan dengan demonstrasi apa yang kalau di Perak tu yang cucuk-cucuk dengan pisau dengan keris tu, dabus. Dabus. Dan tim yang datang tu didatangkan khas tim dabus dari Aceh. Sebab pembentangan Profesor Latif ini ada kaitan dengan komunikasi dan budaya. Jadi beliau menyentuh tentang budaya dabus itu, budaya yang di luar kotak fikiran orang biasa. Jadi saya lihat penuh dewan masa itu, termasuk dihadiri oleh mahasiswa-mahasiswa yang bukan social science, bukan humanities, bukan orang media dan komunikasi lah, yang pure science datang untuk melihat sendiri. Jadi itu saya katakan tadi. Tidak perlu dibaca perkataan demi perkataan, tapi dikongsi, sajikan supaya semua orang boleh faham, seolah-olah kita bercakap, menceritakan apa dia perjalanan kerjaya profesional kita tu sehingga menjadi profesor. Persediaan tu penting tu. Sangat penting. Dia tidak boleh impromptu, tidak boleh spontan. Sebab tu saya katakan apabila dilantik saja, dapat surat lantikan jadi profesor tu, sudah perlu fikirkan apa yang nak dikongsi dengan. Maksudnya dari segi persediaan pun tidaklah benda tu macam dia boleh seorang profesor anggap dia sebagai kelas biasa. Dia mesti sesuatu yang besar. Sesuatu besar. Ini bukan kelas biasa. Itu sebab ini retorik. Retorik ni maknanya kita nak sampaikan dan meyakinkan orang yang mendengar tu. Yang mendengar tu pula macam-macam bidang. Ada yang zero knowledge berkenaan dengan tajuk kita. Ada yang sudah barangkali 90% knowledge. Ada kita punya research partner 2-3 orang daripada universiti ini, daripada universiti lain datang. Kan? Jadi audience itu sendiri sudah bervariasi. Kan? Dan kita nak semua yang datang tu faham. Jadi ini bukan mudah ini, ya. Ini retorik. Baik. Dari sudut pembuktian atau apa-apa yang disampaikan di dalam inaugural, adakah kita boleh untuk berpegang kepada apa yang diucapkan? Maksudnya adakah mungkin dalam tu dia tokoh ataupun pensyarah menyampaikan sesuatu yang mungkin mencabar bidang dia,
ataupun sesuatu yang maksudnya dari sudut kesarjanaan itu melawan kelaziman. Adakah kita boleh berpegang dengan fakta yang diberikan kepada itu selain daripada kita luar jurnal dan sebagainya? Ya, sudah tentu. Sebab apabila seseorang tu dilantik jadi profesor, dia merupakan authority dalam bidang dia. Maksud saya nak tanya tentang authority. Dia sudah merupakan authority dalam bidang dia, dan apabila dia authority dalam bidang itu, maka apa yang disampaikan itu sudah pasti melalui proses verifikasi, ya, bukan bercakap dari andaian, dari mimpi semata-mata. Tentu ada sandaran fact and figures, ya, fakta yang ada. Ada tak tokoh ataupun profesor dalam semasa inaugural ni berkongsi dengan penemuan-penemuan yang menakjubkan? Oh ya, ada. Ya, ada. Itu yang macam saya katakan tadi, kalau yang membentang Prof Hanif bentang tentang soil science itu kan, jumpaan dalam bidang sains tanah yang dikongsikan. Maksudnya inaugural ini boleh digunakan sebagai platform untuk menyampaikan penemuan-penemuan yang sebegitu. Ya, cuma ya, kalau orang sains dan teknologi itu mungkin penemuan yang terbaru itu disimpan untuk IP lah, property dan sebagainya. Tapi apabila dah keluar dalam buku, dah ada ISBN, ini sudah ada copyright. Sudah ada copyrightnya. Jadi memang dah ada IP itu sudah kita kata terjamin lah, intellectual property itu milik dia. Diam tak jam, saya tengok jam dah dekat setengah jam tu. Oh ya ke? Ingat tadi nak menghabiskan dalam 15 ke 20 minit ni macam berat kan. Tapi mungkin dah dekat setengah jam. Banyak cerita tak? Banyak cerita. Kita kepada bukan soalan lah, saya ingat yang terakhirnya untuk kita menutup audiosia kita pada pagi ni. Datuk mungkin saya difahamkan tahun ni lebih kurang dalam sasaran dalam biasanya lah saya ada sembang dengan Sabrina yang menguruskan inaugural. Dia kata dalam tahun ni dalam 20 macam tu lah disasarkan. Maknanya mungkin dalam sebulan tu, dalam sekali ataupun 2 kali kita akan dapat inaugural. Dia punya senarai pun dah ada. Mungkin pesanan Datuk kepada mereka yang akan menyempurnakan inaugural pada tahun ni 2024. Yang nak sampaikan pada tahun ini, macam yang saya sebutkan tadi, ya, ini adalah ruang dan peluang, ya, untuk kita berkongsi. Kita ni merujuk kepada orang yang nak membentang itulah. Peluang untuk kita berkongsi bidang kita itu dengan masyarakat. Saya sebut masyarakat lah sebab ada macam-macam stakeholders yang datang mendengar. Ini adalah peluang dan ruang untuk kita memperkenalkan bidang kita kepada masyarakat, biar masyarakat tahu. Ini adalah ruang dan peluang untuk masyarakat itu beroleh manfaat dan mengenali kita, mengenali pandangan kita, idea kita, dan mungkin juga mampu nanti mengaitkan bidang kita itu dengan manfaatnya kepada masyarakat keseluruhan. Jadi eloklah disegerakan carahan inaugural profesor ini, jangan ditangguh-tangguh kalau boleh. Datuk bersedia dulu mohon ke mohon dulu baru bersedia? Bersedia ke? Bila dah dapat profesor tu eloklah bersedia kan. Maksudnya pada time dia semasa dia memohon tu maknanya dia dah ada separuh sebahagian ada. Ya, sepatutnya lah, sebab apabila dia nak memohon profesor tu dia sudah ada CV dia dan sebagainya, dia dah tahu apa research yang dia dah buat dan sebagainya kan. Dan tentu dah ada publication dia, dah berapa ratus artikel dalam jurnal, dah berapa puluh buku dia hasilkan, berapa puluh PhD yang dia supervise, master lagi. Jadi sepatutnya tak ada masalah kan? Sepatutnya tak ada masalah. Masalahnya nak menghasilkan buku ni. Nak menghasilkan manuskrip itu yang selalu komitmen terberat. Yang komitmen terberat. Sebab kadang-kadang terlalu sempit jadinya, ya, terlalu teknikal, jadi macam kertas kerja, seminar. Sepatutnya luaskan, dan kita nak kongsi dengan orang yang tak tahu. Nak buat supaya dia tahu dan dia tertarik kepada bidang kita. Macam sekarang pun bila saya sebut bidang saya retorik, ramai yang tanya balik, ada ke bidang tu kata. Jadi makna dia tak hadir saya punya inaugural. Sampai sekarang saya tanya tu, saya masa beritahu yang dulu belajar retorik ni tu kan. Ramai orang tanya ada ke subjek tu? Dia jadi gitu sebab
media massa pun sebut retorik itu seolah-olah janji palsu. Ya, itu satu benda lah. Jadi maknanya salah tanggapan. Dan syarahan inaugural ini ruang sebenarnya untuk kita memperbetulkan salah tanggapan masyarakat. Penjajaran semula kan. Dia nak kena realign balik. Tapi menarik tu. Ya. Saya ingat satu topik nanti kita akan kupas berkaitan dengan retorik bidang Datuk yang sentiasa disalahartikan. Sentiasa dikaitkan dengan sesuatu yang negatif dan tidak baik. Yang dikaitkan dengan orang politik yang janji saja tapi tak ditepati. Saya sampai hari ini ingat Datuk, retorik yang Datuk bagi definisi tu. Ini pelajar yang bagus. Retorik adalah satu ilmu ataupun kaedah menyusun simbol-simbol ke arah mempengaruhi tindakan sosial manusia. Dia nak mempengaruhi orang, nak menggerakkan, to move the masses, nak menggerakkan masyarakat. Ini topik yang menarik lah. Boleh. Kami janji akan buat satu ya Datuk. boleh insyaAllah. Untuk pendengar dan juga pelajar-pelajar Datuk. Datuk, tak ada apa ada lagi apa? Kita nak tutup Datuk. Itu sajalah pesanan saya dan saya rasa sudah tibalah masanya sebab hasrat kita nak memandaikan masyarakat. Ya. Dan salah satu cara untuk kita memandaikan masyarakat ialah berkongsi bidang kepakaran kita dengan masyarakat terbanyak. Dan apabila kita berkongsi dengan masyarakat terbanyak, ini adalah merupakan realisasi kita di IPM ini, realisasi kepada moto kita, iaitu berilmu berbakti. Terima kasih. Baik, masih Datuk. Sekali lagi. Ya pendengar dan juga penonton-penonton sekalian, kita sudah berada di penghujung rancangan. Kami akan bersaran lagi, insyaAllah tuan-tuan penonton pendengar doakan untuk kita terus istiqamah untuk melaksanakan Audosia Berilmu Berbakti X Datuk Dr. Muati. InsyaAllah bukan setakat Datuk Dr. Muati saja, kita juga akan buat kolaborasi dengan beberapa lagi sarjana-sarjana yang ada dalam universiti untuk kita berkongsi dengan masyarakat. Next insyaAllah saya ingat dalam seminggu ataupun 2 minggu lagi kita akan keluar satu lagi. Banyak dah tajuk tadi tentang retorik. Mungkin lepas ni Datuk juga adalah kepakarannya dalam komunikasi warisan. Dekat-dekat nak raya ni kita boleh bincang balik baju Melayu, kuih raya, kulineri dan gastronomi masyarakat Melayu yang saya rasa menarik untuk kita bincangkan. Baik, untuk itu sekali lagi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton dan mendengar siri Audosia kita pada hari ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada tajuk yang ingin kami bincangkan, boleh nyatakan di dalam ruang komen. Sekali lagi kepada pelajar-pelajar Datuk, mohon bagi sokongan, sila komen hadir di ruang komen Facebook dan juga YouTube kita. Untuk itu sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi.